Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Radia dan juga rakan-rakan yang lain. Saya Farah Nabila binti Zaini bersama dengan rakan pembentang iaitu Farah Nur Fadila, dan kami merupakan wakil daripada kumpulan kami yang akan membentangkan tajuk yang pertama, iaitu kesan ICT terhadap produktiviti pekerja dalam sektor perkhidmatan yang terpilih di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, krisis kewangan yang berlaku pada tahun 2007 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara membangun menjadi sederhana. Dan antara cabaran yang dihadapi oleh Malaysia ialah peningkatan daya saing melalui peningkatan dalam pertumbuhan produktiviti. Dan antara subsektor perkhidmatan yang telah berkembang pesat hasil daripada peningkatan penggunaan ICT serta permintaan perkhidmatan berkualiti yang diperlukan di peringkat tempatan dan antarabangsa adalah pendidikan swasta, kesihatan swasta, pengangkutan, penginapan dan juga perkhidmatan ICT. Subsektor kesihatan swasta telah meningkatkan permintaan yang tinggi untuk penjagaan kesihatan yang lebih berkualiti yang semakin meningkat, telah menggerakkan evolusi subsektor ini dan mendorong semua hospital swasta mendapat akreditasi dan juga dilengkapi dengan teknologi yang tinggi. Pelaburan modal ICT serta penggunaan ICT dipercayai merupakan sebuah pemacu utama untuk peningkatan produktiviti. Subsektor penginapan juga telah meningkat apabila permintaan pelancongan yang semakin tinggi daripada pelancong luar negara telah menyebabkan peningkatan pendapatan. Secara tidak langsung, ianya telah memberi kesan dari segi peningkatan produktiviti dan juga daya saing. Manakala peningkatan perkhidmatan pengangkutan telah memberi kesejahteraan rakyat, kerana tanpa perkhidmatan pengangkutan, ianya boleh menyebabkan kesukaran untuk bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain, dan kesannya akan memberi satu kesan yang negatif, iaitu kehilangan produktiviti serta kemerosotan kualiti kehidupan. Pelaburan modal ICT juga dan membantu dalam meningkatkan produktiviti pekerja melalui penstrukturan semula firma dan juga industri serta penyusunan semula proses perkhidmatan yang disediakan. Selain itu, ianya juga akan membantu firma untuk meningkatkan kecekapan masing-masing. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian telah digunakan dalam kajian ini adalah rangka kerja asas tentang produktiviti telah menerangkan sejauh mana input buruh dan juga modal menyumbang kepada pertumbuhan dalam produktiviti dan juga peningkatan output bagi mendorong kualiti hidup yang lebih baik. Dalam kajian ini, kerangka produktiviti yang digunakan ditunjukkan seperti dalam Raja 1. Kuantiti input modal fizikal yang digunakan meliputi jumlah mesin dan juga peralatan yang disediakan untuk bekerja, dan ia merupakan satu ukuran bagi intensiti modal. Input buruh dan modal juga berdasarkan pengetahuan masing-masing, merujuk kepada penggunaan pekerja asing serta perbelanjaan R&D. Selain itu, kualiti input merakumi juga dari segi kualiti pekerja, kuantiti modal dan juga kecekapan dalam menguruskan input. Kualiti tenaga kerja ini diwakili oleh taraf pendidikan dan juga latihan yang diberikan kepada pekerja daripada firma tersebut, manakala kualiti modal dan juga sistem pelaburan modal dan penggunaan ICT serta upah pekerja. Dan data yang diperolehi daripada tinjauan subsektor perkhidmatan terpilih dari tahun 2002 hingga 2007 yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, di mana pengumpulan data meliputi pertubuhan yang menjalankan perkhidmatan pendidikan swasta, kesihatan swasta, penginapan dan juga perkhidmatan ICT dan juga pengangkutan di Malaysia. Model Kolmogorov berikut digunakan untuk membentuk fungsi produktiviti pekerja. Selain itu, kaedah Panel Generalized Least Squares iaitu GLS telah digunakan untuk menganggar model produktiviti pekerja dalam sektor perkhidmatan ini dengan menggunakan perisian eViews 7.0, dan kaedah GLS ini dipilih untuk membolehkan penganggaran model dijalankan dengan andaian bahawa varian bagi residualis bagi setiap subsektor adalah berbeza.
Baiklah, bagi keputusan kajian, hasil kajian menunjukkan bahawa jumlah aset tetap selain komputer, tanah dan bangunan bagi setiap pekerja KTKTBL mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan produktiviti pekerja pada aras keertian 1%. Perkara teranggar bagi semua pemboleh ubah dami subsektor perkhidmatan yang bernilai positif memberi makna bahawa produktiviti pekerja bagi subsektor pendidikan swasta, kesihatan swasta, penginapan dan pengangkutan adalah lebih tinggi berbanding dengan subsektor perkhidmatan ICT. Keputusan ujian T yang signifikan menunjukkan wujud perbezaan produktiviti pekerja antara subsektor dengan subsektor perkhidmatan ICT. Kesan ICT ke atas produktiviti dikaji dari segi pelaburan modal dan penggunaan ICT. Okey, baik. Dari segi penggunaan ICT, pemboleh ubah BTL mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan produktiviti pekerja pada aras keertian 1% yang bermaksud peningkatan 1% BTL akan meningkatkan produktiviti pekerja sebanyak 0.233% pada puratanya. Dari segi pelaburan modal ICT pula, produktiviti pekerja bagi subsektor perkhidmatan ICT akan meningkatkan sebanyak 0.219%. Ini menunjukkan subsektor perkhidmatan ICT memperoleh lebih banyak faedah daripada pelaburan modal ICT terhadap produktiviti. Ini disebabkan pekerja dalam subsektor tersebut mempunyai kelebihan dari segi kemahiran mengurus ICT dengan lebih baik berbanding subsektor kesihatan swasta dan pengangkutan yang dapat menyesuaikan aliran pelaburan modal ICT. Hal ini akan menyebabkan berlakunya masalah kemunduran dari segi teknologi berbanding sektor lain yang akan memberi kesan yang negatif kepada produktiviti pekerja dan pengguna. Jumlah gaji dan upah yang dibayar kepada pekerja, kos latihan bagi setiap pekerja dan nisbah pekerja asing kepada jumlah pekerja mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan produktiviti pekerja pada aras keertian 1%. Peningkatan jumlah gaji dan upah yang dibayar kepada pekerja, kos latihan bagi setiap pekerja dan nisbah pekerja asing kepada jumlah pekerja sebanyak 1% masing-masing akan meningkatkan produktiviti pekerja sebanyak 0.053, 0.42 dan 0.154% pada puratanya. Hasil kajian juga menunjukkan bagi setiap peningkatan 1% dalam nisbah pekerja yang mempunyai ijazah universiti, diploma dan SPM atau STPM atau setaraf dengannya kepada jumlah pekerja, produktiviti masing-masing akan meningkatkan sebanyak 0.271%, 0.180% dan 0.387% pada puratanya. Sebaliknya, peningkatan 1% dalam nisbah pekerja yang berkelulusan STPM atau setaraf dengan jumlah pekerja akan menyebabkan produktiviti berkurangan sebanyak 0.190% pada puratanya. Perbezaan taraf pendidikan yang diperlukan dalam sektor tersebut, contohnya dalam subsektor kesihatan swasta memerlukan taraf pendidikan sekurang-kurangnya diploma atau ijazah berbanding sektor lain. Rumusannya, secara keseluruhannya perkhidmatan ICT ni telah membawa banyak manfaat kepada subsektor yang lain seperti kesihatan swasta, pendidikan, pengangkutan dan juga penginapan dan lain-lain. Selain daripada itu, produktiviti pekerja juga mendapat manfaat yang sama. Produktiviti pekerja mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan nisbah modal, buruh, kos latihan dan juga bagi setiap pekerja, upah dan juga gaji serta nisbah pekerja asing. Kajian ini juga mendapati bahawa sumbangan pelaburan modal ICT terhadap produktiviti pekerja adalah berbeza mengikut subsektor perkhidmatan masing-masing. Subsektor perkhidmatan ICT ni menikmati lebih banyak faedah daripada pelaburan modal ICT terhadap produktiviti pekerja berbanding dengan subsektor yang lain. Kajian juga mendapati bahawa pelaburan modal insan dalam bentuk pendidikan dan latihan memainkan peranan yang penting untuk menentukan produktiviti pekerja, dan pembayaran upah dan gaji yang lebih tinggi juga merupakan satu pendorong dan juga pemacu bagi
memberi kesan yang positif yang signifikan terhadap produktiviti pekerja. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.